Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa dhakkirna bima nasina wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah, perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita. Dan kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita kefahaman dalam kitabnya, dan agar kita mendapat peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga peringatan ini bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Insya-Allah taala kita akan lihat kepada surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. Surah Al-Ahqaf dah ditulis di situ. Surah Al-Ahqaf ayat 15, muka surat 504. Handphone pergi check dulu lah, tengok handphone. Orang lain semua nampak surah, dia aja yang tak nampak tu. Ayat 15, muka surat 504. Allah Subhanahu wa taala, kita dalam ayat ni sekali lagi tuan-tuan, kita akan bicarakan tentang birrul walidain, berbuat baik kepada, berbuat ihsan lah, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Tapi di sini ayat ni lain sikit, kita lihat dia punya penegasan. Jadi kata ulama, Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada ibu bapa. Semualah kita ada ibu bapa dan kita juga adalah ibu bapa. Kita ada ibu atau ada bapa yang masih hiduplah dengan kita sekarang, dan kita juga adalah ibu dan bapa. Bagi orang yang tak ada anak, dia ada itulah, dia ada apa ni, tak marah. Tak marah, bingit aja. Bagi orang yang apa ni dan tak ada anak tu, dia ada ibu dengan bapa. Macam Zami lah, Zami belum ada anak, jadi dia ada ibu dan bapa. Kita ni ada ibu dan bapa, dan kita adalah juga ibu dan bapa. Allah Subhanahu wa taala sebagai penghargaan, kata ulama di sini, sebagai penghargaan Allah. Allah sendiri yang menghargai ibu dan bapa. Bagaimana Allah menghargai ibu dan bapa ni? Ibu dan bapa. Ibu dan bapa kita, dan kita sendiri lah. Kita pun ibu bapa kan? Kita dan ibu dan bapa kita. Semua orang yang bergelar ibu atau semua orang yang bergelar bapa, Allah menghargai mereka. Bagaimana Allah menghargai mereka? Allah perintahkan manusia supaya berlaku ihsan kepada ibu bapa. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menghargai mereka.
menghargai ibu dan bapa ni, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan manusia, insan, semua manusia supaya buat baik kepada ibu dan bapa. Itu penghargaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu dan bapa. Dan kami wajibkan wasaina, wasiat. Tapi di situ adalah bermakna kami wajibkan atau kami perintahkan. Boleh juga perintah, boleh juga wajib. Kami wajibkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ataupun kalau dalam ayat ni ihsan, berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa dia. Yang kita dah bincang. Kemudian Allah beritahu sebab kenapa kena buat baik dengan ibu dan bapa. Khususnya ibulah. Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah. Kita sebut yang lepas tu, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini. Semua yang bergelar ibulah, semua yang pernah mengandung ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut akan jasa-jasa anda semua. Jasa-jasa anda, apa dia? Ibu dia telah mengandung dia dalam keadaan susah payah. Dan semua ibu yang dengar ni semua tahulah susah payah. Bapa je yang tak tahu. Bapa happy-happy. Tapi ibu yang menanggung betul-betul dia punya 9 bulan tu. Itu dekat hamalat itu dia mengandung, menghamil dia dalam keadaan susah payah, dan lagi teruk lagi wa wada'athu kurha, dan dalam melahirkan dia kurha lagi susah payah. Itu paling susah sekali adalah ketika nak melahirkan. Allahu Akbar. Itu dah 9 bulan. 9 bulan mengandung dan melahirkan dia dah susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian menyusu dia. Mengandung dengan menyusunya adalah 30 syahra, 30 bulan. Macam mana jadi 30 bulan tu, tuan-tuan? Kerana sekurang-kurang mengandung tu adalah 6 bulan. 6 bulan. Jadi tinggal 24. 24 bulan iaitu 2 tahun adalah waktu menyusu. Jadi total semua 30 bulan. 30 bulan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dan itu belum lagi menjaga dia, membesarkan dia. Allahu Akbar. Itu Allah sebagai penghargaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu dan bapa. Allah wajibkan anak dia supaya berbuat baik kepada dia. Semua manusia lah. Tak terkecuali semua manusia supaya berbuat ihsan kepada ibu dan bapa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sekarang ni tentang anak ni. Anak dia yang dah dijaga oleh ibu dan ayah dia, hatta idza balagha syuddahu, sehingga dia sampai kepada usia matang lah. Kita cakap usia dewasa. Asyuddahu boleh bermakna kekuatan dia sempurnalah, kekuatan dia dewasalah. Wa balagha 40 sanah, dan dia sampai kepada umur usia 40 tahun. Ini peringatan. Siapa yang dah sampai usia 40 tahun. Kita dah melepasi, ramai di antara kita ni dah melepasi 40 tahun. Kalau tak macam orang 40 tahun, 40 tahun aja dah nak kena start. Nak kena start fikir. Itu saya dah lepas daripada 40 tahun. Kalau tak act, kalau tidak beramal macam umur 40 tahun, umur dah 60 tahun, tapi tak beramal macam orang yang umur 40 tahun, dah kira teruklah tu. Dah kira teruk tu. Dah kira teruk kalau umur dah 60 70 tahun. Tapi perangai tak macam orang 40 tahun. Macam mana? Perangai tak macam orang 40 tahun. Kenapa Ustaz cakap 40 tahun pula? 40 tahun dah kena berubah. Perangai itu dah kena berubah. Ramai nabi ni mendapat wahyu mula dia dilantik menjadi nabi ni umur dia 40 tahun. Jadi 40 tahun dah kena berubah sebenarnya. Banyak riwayat cakap kalau siapa dah 40 tahun tak berubah ni,
Jaranglah dia boleh berubah, melainkan orang yang dirahmati Allah, yang Allah beri hidayah. Biasanya kalau dia kekal dengan dia punya amalan dia, pel-pel buruk dia, dah umur 40 tahun masih lagi tak meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan, masih lagi cuai terhadap kewajipan dia, nampak ada can lah, tak masuk syurga, masuk neraka lah. Gitu, senang aja nak cakap dia gitu. Jadi umur kalau dah sampai 40 tahun, kata ulama di sini, tengok ayat ni. Allah kata dah sampai umur 40 tahun. Bila 40 tahun kena berubah. Bukan kena berubah. Nak tunjukkan anak ni dah sampai 40 tahun dia pun berdoa. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia berdoa, wahai Tuhanku, ilhamkanlah kepada aku, atau wafiq, auzi'ni boleh wafiq, berilah aku taufik untuk aku mensyukuri nikmat yang kau telah kurniakan ke atas aku. Syukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dah 40 tahun dia mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur terhadap nikmat Allah adalah mentaati Allah, menggunakan nikmat itu pada jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala ridai, pada jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala setujui lah, kita kata. Itu makna syukur. Dia dapat nikmat banyak, dah umur 40 tahun, banyak nikmat yang dia dapat daripada terutama nikmat agama, nikmat iman. Kadang dia tak bersyukur, dia dah beragama Islam pun dia tak bersyukur. Dia dah jadi orang beriman pun dia tidak bersyukur. Macam mana orang tak bersyukur dia beragama Islam? Iaitu dia tidak mengamalkan Islam. Dia tidak mengamalkan Islam, berarti dia tidak bersyukur atas keislaman dia. Dia bersyukur tak? Islam tu, rukun Islam tu, starting je kita tahu adalah solat. Kalau dia tak solat, dia tak bersyukur. Langsung dia tak bersyukur, dia jadi orang Islam. Jadi dah umur 40 tahun aja dah dia punya doa dah lain. Doa dia dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi dia taufik untuk dia mengerjakan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redai. Itu syukur, menjadi hamba yang bersyukur. Jadi hamba yang syukur. Nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praktikkan kesyukuran baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda solat malam sampai bengkak kaki. Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Rasulullah dah dijanjikan syurga? Allah dah janji ampunkan dosa. Semua Allah dah janji akan masuk syurga. Kenapa nak bengkak-bengkak solat? Rasulullah jawab senangnya, afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak-bengkak kaki solat. Jadi bersyukur adalah umur dia 40 tahun dia dah mula, dia dah tukarlah dia punya way of life lah. Dia dah tukar banyak kepada ketaatan, banyak kepada ibadat, banyak kepada amal soleh. Ini umur 40 tahun. Yang kita dah lepas 40 tahun masih lalai lagi, tak tahu apa nak cakap. 40 dah kira dah kena berubah lah. Dah kena fokus banyak kepada amal soleh, persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di antara waktu itu anytime boleh dipanggil. Boleh kena call up. Dipanggil dipanggil balik. Kita cakap sekarang ni saya lah umur 50 lebih, tuan-tuan umur 60 ni lagi anytime ni. Jangan main-main. Sikit pun tak boleh buat silap ni. Pasal anytime boleh kena panggil ni. Umur yang 20-30 boleh tahan lagi lah. Yang kita dah bila-bila masa lah kita cakap. Jadi dia berdoa kepada Allah. Wa ala walidayya, dan dia berdoa untuk kepada ibu bapa dia, supaya dia dapat berbakti kepada ibu dan bapa dia, ataupun dia mendoakan agar ibu bapa dia juga dalam keadaan mendapat taufik dan hidayah. Ibu bapa dia boleh mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia doakan untuk ibu bapa dia juga, untuk menjadi orang yang bersyukur, dia dan ibu dan bapa dia. Dia doa
Kemudian doa dia seterusnya kita tengok ni doa yang tinggi. Doa yang terbaik adalah doa dalam Quran. Kita tengok di sini dulu, wa an a'mala salihan tardahu, dan berilah aku taufik ya Allah. Dia mohon kepada Allah SWT, berilah aku taufik untuk aku beramal soleh yang kau redai, Tengok. Tadi dia syukur, kemudian beramal soleh. Ini pun kita minta kepada Allah SWT taufik, bukan atas kekuatan kita, atas daya upaya kita. Semua daripada taufik Allah SWT. Seorang itu kadang kita je lah, kita belajar Quran ni baru-baru ni aja. Dulu kenapa tak belajar? Kalau minat, aku minat Quran lah. Dulu kenapa tak minat? Macam mana? Dulu tak minat pula, sekarang minat pula. Ini semua taufik lah. Ini semua taufik, bukan awak minat. Sebenarnya bukan awak minat. Kalau minat dia dulu. Kalau orang tu minat main bola, dia dulu sampai sekarang minat main bola, sama aja. Mana ada orang umur 40 50 tahun baru minat bola? Mana ada? Ada tak orang? Dari bujang dia tak minat bola lah. Tak minat. Lepas tu umur 50 tahun minat juga. Tiba-tiba minat pula tengok bola. Ada tuan-tuan? Biasanya orang yang dari bujang dulu minat tengok bola, dah tua tak minat lagi. Sekarang ni dia tak suka bola gini semua. Lepas tu umur 50 tahun minat pula bola. Umur 60 tahun boleh macam ketagih pula depan TV tengok bola. Ada tak? Tuan-tuan pernah jumpa orang macam gini? Saya tak pernah jumpa. Kalau dia bukan kaki bola, dia tak minat terus. Kita ada adik-beradik yang tak minat bola. Yang lain semua sampai mati pun saya ingat dia minat. Sampai mati lah, bukan nak cakap ada time 50-60 tahun, sampai mati pun dia akan minat. Ada yang terus tak minat. Ada adik-beradik kita yang terus tak minat dari dulu. Saya ingat sekarang umur dia 40 lebih lagi tak minat lagi. Kalau dulu masih sihat-sihat dah tak minat bola. Itu macam gitulah kalau nak cakap minat dah. Kalau kita minat kepada Al-Quran, macam mana tiba-tiba umur 60 baru minat pula? Tiba-tiba umur 50 baru minat pula? Kalau minat dia dulu dah minat. Dulu tak minat. Tengok Quran pun tak minat. Nak tadabbur lagi, jauh lagi. Nak baca pun tak baca. Itu semua apa? Taufik Allah SWT. Hidayah Allah SWT kepada kita. Syukur tu. Hidayah Allah SWT. Orang lain, Allah bagi minat pada benda lain. Allah bagi kita minat kepada Al-Quran. Apalagi minat kepada pengajian. Minat kepada hadis, minat kepada Al-Quran, minat kepada pengajian Islam, minat kepada ceramah-ceramah. Tiba-tiba boleh minat. Dulu tak minat pun. Dulu asyik tengok TV je. Sekarang ni asyik tengok ceramah je, dengar ceramah je. Ya Allah, ini semua taufik Allah SWT. Ini semua taufik Allah SWT. Itu kita cakap, berilah aku taufik untuk aku beramal soleh. Ini pun taufik. Dulu tak minat solat duha. Sekarang ni tak lepas solat duha. Dulu tak minat untuk buat ini, buat itu. Dah minat pula. Dah suka pula. Ini semua taufik daripada Allah. Jadi orang ni dia memohon kepada Allah, berilah taufik, berilah dia taufik hidayah dia untuk dia beramal soleh yang Allah SWT redai. Wa aslih li fi dhurriyyati, dan aslih li. Ni tengok tuan-tuan, doa dia aslih li ya. Aslih li ni tu perbaikilah aku. Kalau terjemahan dia lah, perbaikilah aku pada zuriat aku. Aslih ni perbaiki aku. Macam mana zuriat dia? Ni ulama banyak tafsir. Kalau di sini terjemahkan, jadikanlah sifat-sifat baik meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Jadi mereka ni orang-orang yang baik lah. Jadi mereka orang-orang yang soleh. Itu satu tafsiran. Tapi kalau kita tengok ayat ni, wa aslih li zurriyati ni, perbaikilah aku. Perbaikilah aku pada zuriat aku. Jadi kalau zuriat dia baik, dia mohon kebaikan untuk zuriat dia. Kalau zuriat dia, anak dia lah. Anak cucu dia lah. Kalau anak cucu dia baik, that means dia apa? Tadi kan dia berdoa kepada Allah supaya dia dapat beramal soleh. Itu doa untuk dia. Sekarang ni dia doa untuk anak dia, agar anak dia semua dapat beramal soleh. Bila anak dia beramal soleh, itu merupakan kebaikan bagi diri dia rasa sedap. Dia dapat kebaikan
Daripada kalau anak kita anak soleh, tuan-tuan, kita dapat kebaikan tak? Dapatlah kebaikan. Itu dia kat wa aslih li fi zuriyati. Jadi ini penting, tuan-tuan. Kita dengan tadi seorang itu dengan ibu dan bapa dia. Okey. Kita kena settle yang itu, dan anak kita juga. Anak kita kena sampaikan kepada mereka. Ramai sekarang anak dah bujang-bujang ataupun dah berkahwin. Nak apa ni? Nak arah-arahkan dah tak boleh lagi. Nak itu. Sampaikan ajalah, tuan-tuan. Hidayah di tangan Allah SWT, kita sampaikan kepada mereka. Kemudian dia berdoa, inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu, ya Allah, atas segala dosa-dosa lampau yang pernah aku lakukan, dan aku daripada orang yang Islam, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jelaskan di sini, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka tu yang tadi tu, orang tadi tu ialah orang-orang yang kami seperti ini, orang-orang yang kami terima daripada mereka amal. Jadi Allah terima amal yang baik yang mereka kerjakan. Lepas tu wa natajawazu an sayyiatihim, dan kami natajawaz, itu kami ampun kesalahan mereka. Kalau bahasa orang putih ni bukan untuk Allah lah. Natajawaz ni dia punya makna macam close one eye lah. I close one eye lah terhadap kesilapan dia. Maksudnya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Tadi dia bertaubat kepada Allah, Allah terima Allah terima amalan mereka, dan dia bertaubat akan dosa dia pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fi ashabil jannah. Lepas tu mereka akan dimasukkan dalam kumpulan ahli syurga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Itulah janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ini sifat-sifat orang ni. 40 tahun dia berubah, dan dia beramal soleh, dan dia doa untuk anak dia. Allah SWT, satu, dia buat baik kepada ibu dan bapa dia, sebab itu dia doa untuk ibu dan bapa dia. Satu, dia buat baik kepada ibu dan bapa dia, dan dia minta Allah SWT untuk menjadikan anak-anak dia anak-anak yang soleh. Ini lah, tuan-tuan. Saya nak bawa tuan-tuan kepada semalam saya ada baca dosa-dosa besar, lagi sekali dosa-dosa besar. Ini kira saya punya tazkirah maghrib lah. Dengan keluarga saya akan baca dosa-dosa besar dengan anak-anak saya, terutama dengan anak-anak lah. Jadi bila saya sampai kepada dosa besar yang kelima, iaitu dosa besar yang kelima ni, saya share lah dengan mereka, dan it's good lah. Dia punya suasana, dia punya atmosphere lah, kita katakan, dengan anak-anak kita sampaikan tentang dosa besar. Yang kelima adalah derhaka kepada ibu dan bapa. Derhaka kepada ibu dan bapa. Dan hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Zahabi ni sungguh menakutkan. Saya baca satu je, tuan-tuan, hadis. Mula dia bawa banyak hadis, iaitu takkan masuk syurga. Orang ni takkan masuk syurga kalau dia derhaka kepada ibu dan bapa. Satu, dia tidak akan mendapat keredaan Allah. Satu, tak dapat keredaan Allah, dan dia tak dapat masuk syurga. Orang yang derhaka kepada ibu bapa. Kemudian satu hadis ni, tuan-tuan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ra'aita in sallaitu salawatil khamsa wa sumtu ramadan wa addaitu zakah wa hajjajtul baita famadza li?" Qala man fa'ala dhalika kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada illa ay ya'uqqa walidayhi. Orang ni bertanya, "Ya Rasulullah, apa pandangan Rasulullah jika saya solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah?" Tengok, semua ni kadang di antara kita ada yang buat 5-5 ni. Apa yang akan saya dapat? Baginda menjawab, siapa yang melakukan semua itu, dia akan bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada di syurga lah. Dia akan masuk syurga lah. Siddiqin, syuhada dengan nabi ni semua di mana? Di syurga. Jadi nak senang cakap, dia akan bersama mereka. Dia akan masuk syurga. Melainkan, tengok dia tuan, melainkan dia menderhaka kepada ibu bapa. Jadi dia dah buat 4 amalan yang besar ni. Kalau dia ada derhaka kepada ibu bapa, dia tak akan masuk syurga. Dia tak akan masuk syurga. So, lepas tu saya bawa kepada
Anak-anak saya, apa yang dimasukkan derhaka dalam Islam? Kita selalu dengar derhaka. Kadang budak-budak ni, dia tak tahu tuan-tuan. Yang cakap budak-budak, bapak budak pun tak tahu. Derhaka ni. Derhaka dia cakap macam tengking, macam kurang ajar, kasar dengan. Tak, bukan. Derhaka bukan itu. Derhaka maksudnya, Imam Qurtubi bawa derhaka ni. Uququl walidain. Saya dengar ta'riful Imam Qurtubi. Imam Qurtubi mentakrifkan derhaka ni. Mukhalafatuhuma fi aghladihima al-jaiza lahuma. Berselisih, tak setuju aja. Tak setuju atau melawan aja. Melawan ataupun mukhalafah itu berselisih lah, berselisih. Tak sama. Itu berselisih atau tak nak ikut pada kemahuan mereka yang jaizah, yang harus saja tau. Mereka ada pandangan, kita pun ada pandangan. Tak ikut aja dah kira derhaka. Tak ikut aja. Menyalahi, kita cakap menyalahi kehendak mereka. Menyalahi kehendak mereka yang harus. Dan kama annabirrahuma, sebagaimana berbuat baik kepada mereka adalah muwafiqatuhuma, iaitu muwafaqah itu adalah bersamaan atau bersetuju atas kehendak mereka yang harus saja. Wa ala hadha, tengok ni, dan oleh demikian itu, idza amara, apabila keduanya memerintah sesuatu, atau salah seorang memerintah, salah seorang daripada suruh anak dia sesuatu perkara, wajabat ta'atuhuma fihi, maka wajib dia taat. Ini perkara yang bukan maksiat tau. Dia perintahkan, simple aja. Makanlah sekarang. Kalau dia tak makan, dia kira derhaka tu. Idza lam yakun dzalikal amru maksiyah. Selagi benda itu bukan maksiat. Perkara yang harus saja. Wa in kana dzalika ma'mur bihi min qabilil mubahat fi aslihi. Walaupun benda yang mereka suruh itu adalah mubah. Perkara yang harus. Harus dia cakap makanlah, cakap macam saya buat contoh dengan anak saya macam makan sekejap ni, tak nak. Itu dah derhaka tu. Wa kadzalika idza minal qabil mandubat, ataupun perkara yang sunat. Perkara yang sunat. Macam ibu atau ayah suruh solat sunat dulu. Dia cakap tak nak. Itu dah derhaka. Kita menyalahi aje. Ibu kita cakap apa? Suruh kita sesuatu, ibu atau ayah kita suruh kita sesuatu, yang benda tu harus tau, bukan wajib. Ini dia cakap bukan wajib. Kalau wajib lagilah, kalau dia suruh solat lagi kena taat. Ini perkara yang harus. Banyak kita dulu, Allahu Akbar, kita cakap. Kita dulu banyak bertentangan dengan ibu dan ayah kita punya kehendak. Ini kena ikut kehendak mereka dalam perkara yang harus. Perkara itu bukan maksiat. Selagi perkara itu bukan maksiat. Kalau perkara maksiat, tak bolehlah. Apa saja yang dia cakap. Tidur atas, jangan tidur sini. Tak, kena ikut. Itu anak kita kadang tak tahu. Apa saja perkara yang ibu dan ayah kita suruh, kalau kita menyalahi, dia cakap, kau balik rumah, terus balik rumah. Kadang-kadang mak kita cakap dengan kita, jangan singgah mana-mana, terus balik rumah. Kita singgah mana-mana. Derhaka lah tu. Mereka suruh perkara yang harus, balik terus. Jangan singgah mana-mana. Kita pun borak-borak dengan kawan kita. Dah kira apa? Derhaka. Tengok macam mana tuan-tuan. Allahu Akbar. Takut kita dengar ni, Allah, bila saya baca ta'rif ni, kita kenangkan kita punya perangai buruk kita terhadap ibu dan bapa kita, boleh nak menangis tuan-tuan. Kita nak menangis kita. Berapa banyak perkara yang kita lawan, bukan kadang perkara yang baik pun kita lawan, bukan perkara yang harus. Ni perkara yang harus saja tau. Bukan perkara yang baik. Kadang baik pun kita tak buat. Itu saya cakap dengan anak-anak saya. Kalau cakap angkat baju sekarang, nantilah, tak payahlah. Itu dah derhaka lah. Gitu aja dah derhaka tuan-tuan. Bayangkan. Jadi anak-anak kita perlu tahu. Kita perlu share dengan anak-anak kita. Apa maksud kita, mula tahulah. Kadang kita tak tahu.
Kita beritahu anak kita. Dia cakap contoh-contoh menderhaka. Contoh-contoh menderhaka. Dia cakap ada muta'ati amrihimah. Tak taat kepada perintah keduanya. Atau salah seorang daripada dalam perkara yang bukan maksiat. Ma'aqudra ala ta'ah. Berserta dia mampu untuk buat. Dia mampu untuk buat benda tu. Dia tak nak. Dia kira itu. Kadang kita tengok kita bagi mak bapak kita, rumah mak kita sediakan makanlah. Ni mak dah goreng, dah kenyang lah mak tak nak makan. Derhaka lah tu. Nak cakap apa? Derhaka lah. Dia goreng telur untuk kita makan. Kita tinggalkan, biarkan telur tu macam gitu. Kita tak makan. Itu sikap apa? Derhaka lah tu. Kena makan. Makanlah, apa nak buat? Dapat dua-dua. Awak makan sedap, dapat enak, dapat keredaan ibu bapa, dapat keredaan Allah. Semua dapat all the best. Yang awak tak nak makan, mak awak kecil hati, anak aku susah dah goreng telur, dia tak makan. Dapat mak dah kecil hati, jangan cakaplah. Itu uququl walidain di antara ta'rif Ibn Salah tu. Ibn Salah cakap uququl walidain adalah setiap perkara yang mak kita tersinggung, mak kita sakit hati. Mak atau bapa ni sakit hati. Itu aja dah sakit hati. Kita kalau dia suruh kita makan, kita makan, tuan-tuan. Kalau dia keluarkan air, minum air ni, kita tak minum, derhaka tu. Main-main ke? Jadi adamu ijabati su'alihuma atau su'ali hadihima fima laysa bimaksiat. Ma'qudra ala ijabah. Tidak memenuhi permintaan mereka atau salah seorang daripada mereka dalam perkara yang bukan maksiat, perkara harus saja mereka minta. Mereka kadang macam-macam dia minta kita. Minta kita. Dan kita mampu, ma'al qudrah, kita mampu untuk memenuhi permintaan itu. Kita mampu untuk kita tidak penuhi permintaan mereka. Dah kira apa? Derhaka. Allahu akbar. Tengok, strict betul lah. Tengok, ada banyak lagi tak doa kepada mereka, kira derhaka. Tak mendoai kepada mereka, tidak silaturahmin, tidak ziarah mereka. Dan mereka, kalau mereka berhutang, kita tak bayar hutang mereka, pun kira derhaka. Mak kita ada hutang sekarang ni. Kita ada berjuta-juta dalam, berjuta-juta pula, beribu dalam. Mak kita ada hutang dengan orang ni. Kita ada banyak duit, kita tak bayar hutang, derhaka tu. Itu dah kira derhaka. Tengok tuan-tuan. Kita sanggup mak bapak kita berhutang. Kita senang-senang ada duit simpan aja, kita tak bayar. Dan kita cakap kita anak soleh. Maksudnya tak sama pendapat. Tak sama pendapat lah macam itu. Tak sama pendapat. Itu tak boleh. Perkara yang bukan maksiat lah. Perkara yang harus saja. Perkara yang harus. Cakaplah mak kita suka langsir biru. Kita suka langsir hijau. Kita cakap langsir hijau cantik lah mak. Aku ingat biru lah. Tak adalah, saya ingat. Kalau itu anak baik lah. Kalau anak, mak tak tahulah langsir ni lagi. Mak tak tahu lagi semua. Dia belasah mak dia lagi. Habis lagi. Lagi apa dia TB punya, takut bini punya. Bini saya cakap langsir ni cantik. Lagi sakit hati mak tu. Bini dia punya pendapat pula. Kadang sakitkan hati mak. Mak dah siap-siap semua nak keluar. Mak tak jadi keluar lah. Bini saya cakap, Nari tak jadi keluar. Nari nak duduk rumah je rehat-rehat. Mak ni dah siap-siap. Tadi dah telefon mak nak ajak keluar. Bini punya dah sakit hati. Mak sakit, dah derhaka tu. Derhaka kepada ibu bapa. Cover lah sikit, tuan-tuan. Dengan bini pun cover, dengan mak pun cover. Sebab itu cover sikit. Jangan depan mak cakap macam gitu. Sakitlah hati orang tua tu. Kalau bini kita buatlah, kita buat bagi alasan lain ke apa, bagi alasan itu. Jangan cakap bini kita, jangan cakap isteri kita. Bini marah pula orang cakap, kasar pula. Cakap isteri kita punya itu. Coverlah sandiwara sikit depan mak. Jangan cakap isteri saya tak sukalah warna ni mak gini. Dah 2 kali. Dia tak setuju dengan mak dia punya pendapat. Dia sakitkan hati mak dia lagi. Bini kau lebihkan bini kau pula daripada aku. Jangan sakit hati isteri-isteri yang sini. Bukan awak pun mak juga. Bukan cakap kita nak takut bini, takut apa, tapi kena main peranan, pakailah otak sikit.
ada otak kan. Jangan sakitkan hati mak. Diam aja. Tak payah cakap isteri. Tak payah cakap isteri tak nak keluar. Tak payah cakap isteri tak nak ini. Cakaplah benda-benda lain. Yang tak berbohong lah. Cakap, kita cover lah sikit. Tapi dia sengaja cakap. Ini memang tak pandai betul. Tak pandai. Tak pandai elak-elakkan nak sakitkan hati mak. Pasal apa? Tak rasa itu sebagai derhaka. Dia cakap macam itu dah derhaka. Tak setuju je cakap mak kita. Perkara yang jaiz saja tuan-tuan. Sekali lagi saya cakap perkara yang mubah. Perkara yang harus. Tak boleh. Ini kita kadang anak-anak kita ni dia tak dengar. Kadang kita cakap dengan dia satu perkara, dia tak ikut. Kita lah sebagai ibu bapa. Kita sebagai ibu bapa, kita cakap dengan dia, contohlah, kita cakap, jangan parking kereta sini. Dia parking aja. Kita balik, dia parking aja kereta itu. Dia derhaka tu. Kita suruh dia park jauh sikit sana. Contoh teduh lah. Tempat situ teduh, sini panas. Dia kita suruh park kita balik. Kenapa tak park tempat teduh? Malas lah. Dia kata malas lah nak pergi sana, nak park sana, nak reverse. Dah kira apa? Derhaka lah tu. Berapa banyak tuan-tuan kita dulu, kalau nak fikir-fikirkan kita dulu dengan kita hidup yang bertahun-tahun dengan ibu dan bapa kita against dia punya kata-kata dia. Banyak tak tuan-tuan? Banyak, saya lah. Saya tak tahulah tuan-tuan dengan perempuan, saya tak tahu. Tapi saya dah berlambat-lambat lah. Saya cakap, ini kalau mak aku tak ampun dengan aku, mati aku kan. Kalau mak kita tak itu. Derhaka setiap hari, derhaka kita dengan mak bapa kita. Tak sama. Itu tengok ulama cakap. Kita kalau belajar, kita ingat derhaka tengking pada mak. Bukan itu. Itu dah super derhaka lah. Ini biasa-biasa je. Biasa-biasa. Jadi siapa ada mak, ada ayah sebelum mati, sebelum meninggal ni minta maaf lah dengan dorang. Minta ampun, minta maaf kepada mereka, jumpa mereka atas kesalahan kita yang dulu. Kesalahan. Memang sebab itu ayat tu, inni tubtu ilaika. Dia bertaubat kepada Allah SWT. Lepas dia doa tu, dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, Ya Allah. Dan taubat ini, kalau sesama manusia, kita kena minta maaf dengan dia. Dan ibu dan ayah kita minta maaf lah dengan mereka. Kalau mereka masih hidup. Kalau dia dah meninggal, kita doakan mereka. Wallahualam. Itulah sedikit peringatan kita pada hari ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.